إلى حضرة النبي مصطفى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ورضي الله تبارك وتعالى عن الحبيب مهدي أبو بكر الحامد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ونفعنا بمولده ومدحه وقصيدته دارين آمين يا رب العالمين. بسم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Yang sekali kita buka buku surah 4 ni, kita sila ya. Kita baca salawat saja sebagai mukadimah pengajian kita pada malam yang berbahagia. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad al-Fatih al-Khatim al-Mushaffa'. Ya Rabbi salli ala Muhammad ma dhikruhu fil wara murafa'. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya man li salatil musalli asma'. Ya Rabbi salli ala Muhammad wa balighu minna salama ajma'. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad awwali man lil jinani yaqra'. Ya Rabbi salli ala Muhammad
من اسمه في الوجود الماء. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، ما في القيامة لواه يرفع. يا ربي صل على محمد، وانظر إلينا وشملنا أجمع. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، واهزم جيوش الضلال وقمع. يا ربي صل على محمد، وردع لما قد أساء وشنع. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، وامن بنشر الهدى يوسع. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walahu wa taba'a hudah fi kulli lamhatin wa nafasin ala nama wasi'ahu ilmullah. Kita sambung pengajian kitab Al-Hikam yang disyarahkan oleh Ibnu Abbad Ar-Rundi radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Sebelum ini telah pun kita bicarakan tentang istidraj di atas nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
yang mana secara umumnya orang yang terlibat dengan istidraj ini ialah mereka yang dilupakan, dilalaikan daripada mensyukuri segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Daripada sehalus-halus nikmat hinggalah sebesar-besar nikmat dilupa, dilalaikan daripada mensyukurinya dengan ibadah, dengan zikrullah, dengan istighfar, dengan salawat, dengan doa-doa. Jadi mudah-mudahan kita semua dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala daripada golongan tersebut. Berkah daripada kita meneliti mutalaah kata-kata hikmat yang diucapkan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu taala anhu sebagai panduan baginya untuk mendidik rohani para muridnya, sehingga kan mereka lahir di kalangan murid-muridnya itu aulia illah salihin, golongan para wali yang soleh yang menjadi rujukan, ikutan bagi orang-orang yang ingin mendekatkan diri ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Berkata lagi Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu taala an, min jahlil muridi binafsihi an yusi al-adab fatuakhir al-uqubah anhu wa yaqul law kana hadha su'un adabun laqat'ul imdad wa aujabul ib'ad. Setengah daripada jahil murid itu, dia murid, dia ingin minta bantuan supaya sampai dia ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kerana permulaannya diistilahkan sebagai murid, akhirnya diistilahkan dia itu sebagai murad. Mula-mula dia kehendak, diri murid itu berkehendak, mahu untuk mendekatkan diri ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Dan bila mana si murid tadi telah berjaya, maka jadilah dia murad, iaitu orang yang dikehendaki oleh Allah. Asalnya murid, dia mahu Allah. Bila dia dah berjaya, dia jadi murad. Inilah orang yang dikehendaki oleh Allah. Dan setiap perilaku, setiap tindakan, setiap gerak-gerinya sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada di kalangan mereka yang masih jahil dan akan hak Tuhannya, tidak mengerti ia akan hak-hak Tuhannya, bahawa dijatuhkannya akan adab. Maka jadilah dia tidak beradab. Jadi orang yang tidak menunaikan hak orang lain, maka istilahnya mereka itu tiada adab. Contoh kita boleh ambil seorang anak yang tidak menunaikan hak ibu dan ayahnya. Suruhan yang baik daripada ibu dan ayahnya tidak diendahkan. Maka jatuhlah anak tadi pada su'ul adab, adab yang buruk. Dan banyak lagi hak-hak jiran contohnya. Kita tidak menunaikan hak mereka, maka jadilah kita seorang jiran yang buruk adab.
seperti menjaga ketenteraman jiran kita, menjaga hubungan silaturahim, saling memberi. Ini adalah hak-hak mereka. Dan mereka juga tahu, sepatutnya tahu, kita ni pun jiran dia juga bertanggungjawab untuk menunaikan hak-hak kita. Tak perlu kita bagi tahu. Kerana perkara ini datang daripada ilmu. Kalau kita suruh, kau jiran aku, mesti bagi hak pada aku. Itu bukan cara. Ya. Kita nak apa yang mereka amalkan itu berasaskan pada ilmu, bukan paksaan daripada sesiapa. Barulah amal itu menjadi benar-benar adab. Baik. Su'ul adab berlaku bila mana seorang murid itu tidak menunaikan hak Tuhannya, lebih lagi lah. Sedangkan pada asalnya dia mahukan Tuhannya. Dia mahu bersama dengan Allah. Tetapi pada masa yang sama dia tidak menunaikan hak-hak Allah. Maka ini dikatakan sebagai su'ul adab. Su'ul adab. Demikianlah. Dan bila nak menunaikan hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala itu, maka dia tidak boleh tidak, dia mesti melalui gurunya. Melalui gurunya. Maka ditunaikan terlebih dahululah hak-hak gurunya tadi. Khidmatlah dia pada gurunya. Sedaya yang dia mampu, supaya timbul rasa husnuzan guru pada dia. Guru timbul rasa husnuzan pada murid tadi. Maka berlakulah adab di situ. Selagi tidak timbul rasa husnuzan, sangka baik seorang guru itu pada muridnya, ataupun sangka baik murid itu pada gurunya, maka di sana timbullah su'ul adab, buruknya adab. Dan ternyatalah orang yang terperangkap dalam buruk adab itu tadi, itu jahil. Bahawa dijatuhkan dia tadi. Maka diakhirkan balas daripadanya. Jadi orang yang adab buruk ni tidak menerima balasan pada ketika itu. Tetapi balasannya diakhirkan. Dia akan nampak, akan datang nanti akibat dia. Pada ketika itu tidak lagi. Dia masih lagi dalam keadaan lalai kerana tidak didasarkan kepada ilmu yang sebenarnya. Maka berkata ia, jikalau dikerjakan ini jahat adab, nescaya diputuskan Allah akan tolongnya dan diwajibkannya jauhnya. Mana pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala yang sebenarnya. Pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala yang khusus. Allah Taala ni dia bagi kita ada benda yang beri secara umum. Ada di benda yang ada sesuatu yang diberi secara khusus. Yang dimaksudkan di sini ialah pemberian Allah Subhanahu Wa Taala, pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala secara khusus. Untuk apa? Supaya dia semakin hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan pertolongan Allah. Guru tu hanyalah membantu saja. Membantu, memudah cara. Tapi pertolongan yang khusus datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada murid tadi untuk bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Selesailah kerja guru tadi. Bila murid itu sudah dapat takarub kepada Allah, maka selesailah tugas guru tadi. Dan diwajibkan jauhnya. Jauh pula daripada Allah Subhanahu Wa Taala, hasil daripada buruknya adab dia tadi. Bila jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala, istilah jauh ini tuan-tuan bukannya jauh ukuran, jarak, tidak. Jauh yang dimaksudkan sini ialah
semakin banyak hijab dia dengan Allah Subhanahu. Dia tak boleh syuhud dalam solat. Dia tak boleh ihsan dalam solat dia. Sebab apa? Sebab masih lagi berputar-putar dalam diri dia. Belum pergi lagi kepada Allah. Sebab apa? Hijab. Berlaku kerana buruknya adab tadi. Adab tak kena. Itu sebablah proses takdib itu cukup panjang waktunya. Cukup lama tempohnya berbanding proses menuntut ilmu. Sampai peringkat ulama mengatakan bahawa orang yang beradab itu adalah orang yang berilmu. Tetapi orang yang berilmu belum tentu lagi beradab. Ini tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya adab kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ta'addub. Adab dekat dengan Rasulullah SAW. Para ulama, khususnya Sayyidi Syekh Ali Jum'ah radhiyallahu ta'ala anhu, bekas mufti Mesir ketika dahulu, beliau menekankan agar kita taswid, itu menyebut Sayyidina, mengamalkan sebutan Sayyidina di luar solat ataupun dalam solat sebelum menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana beberapa dalil yang menunjukkan kebolehan, keharusan. Tidaklah menjadi wajib, tetapi sebagai satu adab para ulama ini, mereka sangat mementingkan. Sampai peringkat pada panggilan itu pun diletakkan adab. Maka dibolehkanlah, mustahablah hukumnya bila mana sebut Sayyidina Muhammad di luar solat dan di dalam solat. Bahkan mustahab juga hukumnya menyebut Sayyidina Muhammad di dalam azan dan juga iqamah. Dalam azan iqamah itu pun mustahab hukumnya. Walaupun kita tak amalkan di sini, tetapi kalau kita pernah dengar ada orang yang mengamalkannya, jangan kita kata dia ajaran sesat tak. Kerana dia menambahkan Sayyidina saja, ada nama Muhammad itu dalam azan atau la iqamah. Kalau kita tahu, oh, orang ini bukannya saja dia tambah, tapi dia cuba untuk beradab. Tapi wakil keadaan kita ni tidak sesuai. Sebab kita dah sekian lama azan dah macam tu, seperti mana dalam hadis. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering menyebut dalam menggelarkan dirinya sebagai Muhammad, dia tidak sebutlah diri dia Sayyidina. Sebab apa? Ikrar. Dipanggil ikrar waqi'i. Ikrar waqi'i ini ikrar bagi sesuai bagi keadaan dia mengucapkan. Dia mengajar kita, kamu selawat Allahumma salli ala Muhammad. Tapi kita pula baca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ta'adduban. Demi menjaga adab kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah boleh saja sebut ala Muhammad, itu takrir waqi'i.
Tapi kalau kita sebut, dia tidak jadi takrir waqi'i, dia jadi ta'addub. Ta'addub iaitu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini sangat dijaga oleh orang-orang yang salik ilallah dalam usaha dia beradab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan itu saja, bahkan diamalkan dalam adab-adab yang lain. Dan inilah suatu bahagi daripada istidraj yang telah terdahulu sebutnya. Dan jahat adab murid itu mewajibkan bagi balasan, tetapi segala balasnya itu bersalah-salah tak sama. Jadi setiap su'ul adab tu ada balasan. Dan setengah daripadanya disegerakan, dan setengah daripadanya dipertangguhkan, dan setengah daripadanya dinyatakan, dan setengah daripadanya disembunyikan. Sama juga isunya dengan istidraj tadi. Kerana orang yang tidak menjaga adab itu, sebenarnya mereka juga tidak bersyukur hakikatnya. Nikmat sudah diberi, dapat guru, dapat kitab, dapat madrasah, ya, dapat macam-macam kemudahan, tetapi dia masih lagi dalam keadaan tidak menjaga adab-adab. Maknanya hakikatnya tidak juga mensyukuri dia akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang sangat ditakuti. Perkara-perkara halus yang inilah yang menyebabkan seseorang itu gagal dalam usaha untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia hanya mendekatkan dirinya pada diri dia sendiri. Maka binasalah dia. Maka balas yang dinyatakan itu balas dengan siksa, dan balas yang tersembunyi itu dengan diperoleh hijab. Jadi balasan Allah Subhanahu wa taala ini dua bentuk, sama ada seksa ataupun hijab. Seksa itu nampak, azab itu boleh nampak, tapi hijab ini mastur, tidak kelihatan, tapi dia lebih menyakitkan bagi orang yang seorang murid tadi. Maka balas siksa itu bagi segala orang yang berdosa, dan balas dengan hijab itu bagi segala orang yang jahat adabnya. Itulah bentuk balasan Allah Subhanahu wa taala kepada dua golongan ini. Semuanya berpunca daripada tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, masih lagi cenderung pada dirinya sendiri, masih berterima kasih dia, bersyukur pada diri sendiri. Tidak lepas syukur daripada Allah Subhanahu wa taala. Inilah mereka yang terhijab tadi. Dan sebenarnya bila mana kita dalam perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, sebabkan banyak adab-adab yang tak dapat nak kita amalkan, disebabkan kita masih cenderung pada hawa nafsu. Berlapis-lapis adab tu. Tapi dan kita berhadapan dengan hijab-hijab. Dan sebaik-baik hijab ni semua seksa ni. Menyeksakan, mensensarakan. Tapi ada satu hijab yang tidak menyeksakan kita, iaitu dia mendamaikan kita. Ada satu hijab lagi antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ni hijab kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini hijab yang diredai. Hijab yang menyelamatkan. Hijabul a'zam, hijab yang mulia. Jadi kita terhijab dengan Allah Subhanahu wa taala sebab Rasulullah. Sebab kita dah muajahah, berhadapan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi
amalan-amalan salawat yang kita baca tadi itu adalah kita berdiri di hadapan hijab. Dan terkadang ada dibalas. Ada balas yang tersembunyi. Yang bertangguh itu terlebih sangat atas murid daripada balas yang dinyatakan segera. Mana terlebih banyak yang ditangguhkan daripada segera. Kerana apa pun balasan ini sama seperti mustajab. Sama seperti mustajab doa. Doa tuan-tuan yang betul-betul panjatkan ke hadrat Allah Subhanahu Wa Taala itu mustajab semuanya. Ya. Tetapi fi waqtil ladzi yurid la fi waqtil ladzi turid. Pada waktu yang dikehendaki oleh Allah dimustajabkan pada waktu dikehendaki oleh Allah, bukan pada waktu dimustajabkan pada waktu yang kita kehendaki. Kerana kita tak boleh tentukan waktu dia. Mustajab memang mustajab. Ya, ini janji Allah Subhanahu Wa Taala. Doalah yang baik-baik. Ya. Pada waktu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak di dunia ini, di akhirat nanti semuanya akan dimakbulkan oleh Allah. Doa yang baik ataupun doa yang tidak baik. Kalau kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bentuk balasannya nanti Allah Taala akan tunjukkan. Jadi itulah, demikian jugalah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan balasan kepada perbuatan tidak mensyukuri nikmat tadi pada waktu yang dikehendaki. Tapi kebanyakannya kata ulama, balasan itu ditangguhkan atas rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Satu hari Allah akan balas juga. Balas yang dinyatakan yang segera. Dan balas yang tersembunyi itu iaitu yang telah disebutkan akan dia tadi. Iaitu dalam bentuk hijab itu tadi. Maka barang siapa memutuskan tolong daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan didirikannya pada maqam jauh daripadanya, dan inilah permulaan jatuhnya hijab yang telah kamu sebutkan akan dia. Bila mana terputus dia daripada pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia hanya mengharap pertolongan dirinya sendiri. Hanya Allah Taala berlepas daripada dia. Usahalah sendiri, gunalah tenaga kudrat kamu sendiri. Ya. Hijab pun turun daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan itulah yang menyebabkan berlakunya bukan sekelip, tempohnya bukan sekejap ya. Kemungkinan makan tahun sampai 10 tahun terhijab. Disebabkan satu je kesilapan dia dalam urusan dia dengan adab dan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hati-hatilah kita sama-sama, mudah-mudahan ya, dengan nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan ni, walaupun sekecil-kecil nikmat, ya, kenalah kita cari jalan bagaimanakah untuk mensyukurinya. Tak tahu cara nak bersyukur, tanyalah orang yang guru yang membimbing kita. Sama ada nak syukur itu dengan ibadah ke, dengan sedekah ke, ataupun dengan kebajikan ke, ataupun dengan apa, dengan puasa ke dan sebagainya. Maka apabila dicuba murid itu dan tiada diingat ia akan rahmat Allah akan dia,
dalam hal itu, maka adalah demikian itu mewajibkan bagi gugurnya pada ain Allah, pada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Dicuba, diujinya. Tetapi tiada ingat ia akan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi dia kasih sayang pada dirinya sendiri, maka gugurlah dia daripada pandangan Allah taala dan jatuh hijab atas hatinya dan diganti jinaknya dengan liar. Sebelum ni dia jinak, ya, tetapi dia sudah menjadi liar. Jadi kalau tuan-tuan pernah masuk madrasah, kita boleh lihat, ya, ada murid yang mula-mulanya okey, lepas tu lama-lama dia dah pandai mendonak, dia kata kan, mendonak, lompat pagar. Ayam donak tu kan dia lompat pagar. Itu murid yang dah ada hijab lah tu. Kalau yang masih lagi berada dalam madrasah tu, kalau nak keluar minta izin, dah itu okey lagi lah. Tapi yang lompat pagar punya ni, ini murid yang sudah punya hijab. Padahal boleh saja keluar, kalau minta izin boleh saja keluar. Tapi kenapa tak mau minta izin? Tak jaga adab lah. Kan? Itu latihan dia. Sudah tentu dia keluar itu nanti akan terjebak dengan berbagai-bagai masalah. Saya cerita ni sebab saya pun pernah panjat pagar juga keluar. Sama. Itu cerita dia. Yalah, kita pun masa kita sekolah, kita terpengaruh dengan kawan. Panjat pagar nak keluar. Oh, tak tahulah. Masa tu punyalah, walaupun sekolah agama, tapi jahil dia lagilah berpuluh kali lipat. Tak tahu adab. Bila kita fikir-fikir baik, Masya Allah, Tabarakallah, apalah, aku buat macam tu dulu. Elok pagar tu macam ni, pagar tu macam ni lah. Ramai sangat yang buat keluar. Nak fikir. Jadi itulah hakikat yang berlaku, dan kata daripada alamat taufik itu 3 perkara. Jadi untuk dan tiadalah boleh akan dia kemudian daripada demikian itu kembali kepada yang dahulu. Kerana demikian itu memutuskan daripada kutolongnya. Dan kata daripada alamat taufik itu 3 perkara, termasuk amal kebajikan atasmu daripada tiada qasad daripadamu kepadanya. Taufik. Apa makna taufik? Tadi disebutkan, ya, masuk amal kebajikan dalam kehidupan kita ni, dalam perilaku kita ni. Kita rasa cenderung kita nak lakukan kebajikan tanpa kita qasad, tanpa kita niat pun, tetapi amal kebajikan itu terus menjadi pada diri kita dan kita terus lakukan. Tidak ada niat, tidak ada tujuan apa-apa, tapi dengan sendirinya berlaku, auto. Jadi ini dikatakan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan berpaling daripada segala maksiat daripadamu serta menjalannya di dalamnya. Ada bentuk pertolongan Allah. Itulah bentuk pertolongan Allah tadi. Yang pertama ni taufik. Kita melakukan amal kebajikan secara automatik. Tak perlu buat perancangan apa-apa, tak perlu
niat-niat azam dan sebagainya, tidak, tetapi terus. Ini dipanggil taufik. Dan satu lagi bentuk pertolongan Allah Subhanahu wa taala apa dia? Berpaling daripada segala maksiat. Secara automatik juga. Bila berada di hadapan, terbuka pintu maksiat di hadapannya, ya, perkara-perkara yang haram, perkara-perkara yang makruh, perkara-perkara yang memudaratkan akhirat, ya, itu boleh menjuru ke arah maksiat. Maka berpaling dia, dengan sendirinya dia berpaling. Ini pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang terbaik daripada kita pura-pura ataupun buat-buat berpaling. Ini dusta. Tetapi yang nak diusahakan ialah pertolongan Allah Subhanahu wa taala supaya Allah memalingkan kita daripada maksiat tersebut. Kerana apa? Hasil daripada apa? Hasil daripada kita dulu telah pun mengamalkan syukur atas nikmatnya. Jadi orang yang syukur pada nikmatnya itu ialah orang yang terpelihara. Baik. Dan terbuka pintu minta tolong dan iftikar kepada Allah Ta'ala dalam tiap-tiap ahwal. Terbuka pintu minta tolong dan iftikar kepada Allah Ta'ala dalam tiap-tiap ahwal. Maknanya, ya, dia sentiasa ingin meminta pertolongan Allah SWT. Walaupun dia telah dikurniakan dengan berbagai-bagai oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia tidak jemu meminta kepada Allah SWT. Apatah lagi dia tidak diberikan apa-apa. Ya, diuji dengan serba kekurangan, dia juga meminta kepada Allah. Pada tiap-tiap ahwal, kerana doa itu ahwal, hal. Doa itu kalau kita panjatkan betul-betul ke hadrat Allah Subhanahu wa taala dengan adabnya, dengan tadarruknya, ya, dengan tertibnya, maka dia akan jadi ahwal. Apa dia ahwal? Itu terbuka pintu-pintu tadi. Kita nak jadi kaya, kita berdoa minta dengan Allah SWT yang maha kaya. Ya. Maka di antara doa kita dengan kaya yang kita minta itu, ya, ada tempoh, dan dalam tempoh itulah Allah jadikan pintu-pintu. Ini pintu 1, pintu 2, pintu 3. Kita pilih mana pintu. Dan kita pun dijadikan kekuatan untuk kita berusaha, dijadikan kecerdasan untuk kita berfikir. Bukannya dari kaya puk terus jadi tidak. Itu yang dikatakan doa itu ialah ahwal. Dan demikian juga bila kita berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, aku ingin mendekatkan diri kepadamu. Kan? Ini doa yang paling tinggi lah. Ya, aku mahu engkau, ya Allah. Maka Allah akan jadikan pintu-pintunya. Masuk sini. Ni belajar dengan ustaz ni. Pergi majlis ni. Pergi ke tempat ni. Ziarah ke sana. Maka pintu-pintu itu tadi adalah ahwal daripada doa tadi. Tak payah pergi jauh. Ya? Cukup masak, mihun, hantar ke surau. Boleh kita makan lepas ni. Contohnya. Itu pintu Allah. Tadi kita minta apa? Kita bukan minta. Kita tak minta dekat dengan Allah. Tapi Allah jadikan pintu-pintu selepas. Ya? Ini yang dikatakan tadi sebagai doa itu adalah hal. Ini yang difaham oleh orang sufi. Jadi mereka sabar bila hal itu berlaku, mereka sabarlah menunggunya. Kerana
nak jadinya hal itu pun banyak cabarannya, banyak kesulitannya. Ya. Dan keyakinan orang sufi pula ialah setiap musibah itu, selepas musibah itu ada anugerah. Jadi antara musibah dan anugerah itu perlu sabar. Jadi walaupun tak ada sabar, selepas musibah tetap ada anugerah walaupun tak ada sabar. Tapi orang yang tak sabar tadi, marah sana, marah sini, marah sana, marah sini, disebabkan musibah, lepas tu Allah bagi juga anugerah pada dia. Ya. Tapi terfikirkan dia, malu tak di depan Allah SWT? Malu tak? Ya. Allah dah janji, kamu sabar sajalah. Jangan marah sana, marah sini. Kan? Nah, jadi orang sufi ini tenang. Bila mereka ibadah mereka itu diistilahkan ibadah yang tenang, begitulah. Bukannya mereka tidak diuji, bukan tidak ada anugerah. Mereka menunggu dengan sabar dan akhirnya mereka dapat. Berbeza dengan orang yang tak sabar, marah sana marah sini, lepas itu dapat. Bila dapat, dia tak tahu macam mana boleh dapat ni. Dia tak nampak Allah yang beri. Akhirnya dinisbahkan apa? Aku dapat ni sebab aku marah tadi. Habislah. Syiriklah dia. Nafsu yang dia ingat, nafsu yang beri dia tak anugerah tersebut. Jadi ini menyebabkan berlakunya hijab tadi. Baik. Daripada alamat khizlan itu 3 perkara. Satu istilah lagi itu khizlan. Khizlan ni sukar. Khizlan bukan sukar ya. Dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala perkara yang sukar. Itu yang pertama sekali, taat atasmu serta menjalan dalamnya. Perkara yang sukar ni taat dan menjalani jalan taat. Taat sekali senang, tapi nak istiqamah itu yang sukar. Sekali suruh semayang dia. Itulah sekali. Lepas tu nak istiqamah. Jadi taat tu mudah, tapi nak menjalani dalam taat itu, untuk istiqamah itu yang menjadi sukar. Nah, itu sebab orang yang dikurniakan istiqamah di dalam taat itu sudah wali Allah. Sudah karamah. Sudah ada kemuliaan. Kerana ulama sufi ada menyatakan bahawa al-istiqamah khairun min alfi karamah. Istiqamah biasa dalam taat itu ya, lebih baik daripada 1000 karamah. Keramat jalan atas air ke, keramat terbang atas angin ke, keramat dilipat bumi ke, dan macam-macam lagi lah karamah. Boleh dengar suara yang jauh ke, boleh pandang benda yang jauh dan sebagainya. Itu kalau 1000 benda macam tu tidak dapat menandingi satu istiqamah dalam taat. Oleh itu kita utamakan istiqamah, kita kejar istiqamah, bukannya kita kejar karamah. Dan masuk maksiat atasmu serta lari daripadanya. Ini juga perkara yang sukar. Jadi dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita lari. Lari pada Allah. Fafirru ila Allah. Lari kepada Allah. Kerana Allah Subhanahu wa taala saja yang boleh menyelamatkan kita daripada maksiat tersebut. Contohnya apa? Contohnya Nabi
Nabi Allah Yusuf alaihi salam bila mana dia berada dalam situasi maksiat. Ya. Bila berada dalam situasi maksiat ni, peluang terbaik untuk buat dapat menikmati dirinya sendiri, dapat memuaskan diri sendiri. Maksiat itu sifatnya memuaskan diri sendiri. Jadi bagaimana cara dia lari daripada situasi tersebut? Pertama sekali keluar lafaz daripada mulutnya, inni akhafullah, aku takutkan Allah. Jadi lafaz itu tuan-tuan, kalau seorang lelaki ni lah, kalau melafaz dia ada apa? Ada harga. Ini akhafullah. Sebab orang lelaki ni kurang melafaz. Dari melafazkan talak tu jatuh terus. Kalau perempuan 1000 kali pun lafaz talak, tak jatuh. Ini kelebihan Allah bagi perempuan, ada kelebihan juga. Jadi kelebihan lelaki ni lafaz itu. Sebab orang lelaki tak ada banyak cakap. Yang banyak cakap dalam hati ni. Itu yang faslun yang Allah berikan pada. Tapi bila lafaz untuk tekad untuk kembali, inni akhafullah, aku takutkan Allah, maka Allah ambil kira perkataan ini. Segera dia akan tarik ke hadrat. Jadi setiap kalimah kita itu dipandang utama oleh Allah SWT. Lebih lagi bila seorang lelaki yang melafazkan. Begitu juga bila mana seorang lelaki melihat, bukan sekadar melafaz, tapi dia melihat, maka dikira menjadi hukum. Sebab orang lelaki orang nak menikah kena ada 2 orang. Ada 2 orang saksi. Jadi penglihatan itu menjadi syariah. Jadi berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, tak sah. Ya. Ada juga khilaf di kalangan ulama-ulama mazhab, kalau tak ada 2 lelaki nak menikah, maka tak, seorang lelaki boleh jadi saksi. Tapi dengan syarat 2 orang perempuan. Seorang perempuan tak boleh. 2 orang perempuan mewakili seorang lelaki. Orang lelaki guna 2 mata, perempuan guna 4 mata. Boleh jadi saksi. Itu khilaf lah. Ada juga pendapat yang membolehkan, tapi kita tidak amalkan. Ya. Baik. Tapi kalau 2 orang perempuan yang menjadi saksi tidak diterima. Itu dia sudut cakapan dan perlihatkan. Namun di sudut yang lain, perempuan lebih pada kita, pada orang lelaki. Itu adilnya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian akhir sekali kata Abu Hafs radhiyallahu anhu. Tak bila kita lari pada Allah. Tertutup pintu minta tolong kepada ayat ini, lari pada Allah Ta'ala tadi. Orang yang maksiat tadi sebenarnya ialah tertutup pintu minta tolong kepada Allah Ta'ala dan meninggalkan doa dalam segala ahwal. Tidak menyeru dia akan nama Allah SWT. Sebenarnya doa ni tuan-tuan tak perlu kita susah-susah. Dia seru je nama Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Allah Ta'ala tahulah apa yang kita hajat tu. Kalau kita doa hari Arafah, kita wukuf di Arafah. Apa doa ni tuan? Mana ada Allahumma, Ya Allah, tak ada. Kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nabi kata itulah doa Arafah. Dia menyeru nama Allah. Itu yang perlu banyak dalam doa, itu menyeru nama Allah. Tapi
Tapi kita orang yang tak punya adab ni, disebut nama Allah, ya Allah ya Tuhanku, diminta sebanyak 100 tu. 100 benda diminta. Sebut nama Allah sekali je. Sepatutnya ya Allah, ya Allah, ya Allah tu 100 kali. Ya. Angkat tangan ke tak angkat tangan pun tak kisahlah. Ya. Lepas tu barulah minta satu. Itu adab. Jangan kita sebut nama ya Allah ya Tuhanku tu minta 100 benda. Sepatutnya ya Allah ya Tuhanku 100 kali minta satu. Adab dengan Allah. Itu doa yang menjadi ahwal. Kemudian Abu Hafs radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahawa akhir sekali beliau mengatakan bahawa bermula tasawuf itu sekaliannya adalah ada ilmu tasawuf yang membicarakan tentang adab. Adab dengan Allah, adab dengan Rasul, adab dengan ulama, adab dengan wali-wali Allah. Bahawa ini berlaku golongan yang biadab dengan wali Allah. Diguntuhkannya kubur wali Allah di Kelantan baru ni. Kubur Tuan Tabal tu ada binaan sikit, ada bumbung lah, kayu. Diruntuhkannya. Ini perbuatan yang tidak ada adab dengan wali-wali Allah. Sedangkan jasa dia, Masya Allah, Tabarakallah, termaktub dalam sejarah. Dan tak boleh dinafikan. Murid-murid Tuan Tabal ni ramai jadi mufti Kelantan. Bukan murid dia pergi jadi ahli maksiat. Murid dia ramai jadi ulama, jadi mufti-mufti Kelantan ni. Ya, 100 tahun dah kubur tu dah. Baru ni ada orang roboh kan. Rata kan. Campak dan bakar. Tanpa persetujuan ahli keluarga kaum kerabat dia. Tentu ada satu sentimen mengatakan bahawa kubur ni, namanya kalau kubur macam ni nanti orang ziarah, nanti orang akan sembah kubur ni. Ini dia punya fatwa sendiri. Sedangkan orang yang ziarah hanya berdoa, beradab, beri salam, dan menghadiahkan pahala-pahala Quran, zikrullah. Itu saja. Tetapi disebabkan dia faham satu hadis, tak faham hadis yang lain yang mengharuskannya buat binaan di atas kubur orang-orang soleh ni, maka sebenarnya boleh diharuskan. Ulama telah pun mesyuarat dah boleh mengharuskan membina binaan di atas kubur orang soleh, orang-orang mukmin, para nabi, supaya menggalakkan ziarah. Kalau orang tahu, di tempat yang sesuai untuk kita ziarah, ada monumen, ada tanda, alamat. Tidak tak tahu tanda, macam mana orang nak ziarah? Gata je kan. 100 tahun dah kubur Nabi tu, kalau tak ada tanda kubah hijau tuan-tuan, kita pun tak ada feel nak ziarah, gata je tanah ni. Tapi disebabkan ulama kata boleh. Yang tak boleh buatnya binaan kubur ni, binaan kubur orang musyrikin. Jangan ditinggikan, dikatakan. Kalau kita dah berkuasa ke sebuah negara Islam, kubur-kubur orang kafir ni tak boleh dibuat binaan tinggi. Binaan sederhana saja cukuplah. Tak boleh tinggi supaya ada kubah apa semua. Tak boleh. Tapi orang soleh, orang mukmin, orang banyak berjasa pada umat Islam, dibolehkan buat. Si ada kubah sini, diharuskan. Jadi ini fahamnya hadis yang mengatakan tak boleh itu ialah kubur orang musyrikin, kubur orang kafirin, tidak boleh dibina bangunan padanya. Kerana apa? Kerana dia akan jadi fitnah. Fitnah tu apa dia? Fitnah itu menarik orang supaya datang ziarah. Sedangkan mereka tidak ada apa-apa kedudukan di sisi Allah. Itu saja tuan-tuan ya. Penjelasan dia lebih lanjut kalau kita buat kajian nanti insya-Allah. Itu saja untuk perbicaraan pada malam yang berbahagia ini. Mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kefahaman oleh Allah Subhanahu wa taala.
Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya halim khalliqna bi khuluqil halmi wa haqqiqna bi haqa'iqil ilmi wahdina bi nuril fahmi innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala maulana Muhammadin nur al-mudhibi linisyan binurih wa ala alihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmuka amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum wa la'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.